Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kelab Komputer B ingin membentangkan tentang komputer dan internet. Okay, seterusnya. Okay, nama saya Nur Fadilah Syafiqah binti Nizam. Nombor metrik saya 01 DDT 19F2004. Dan Nama rakan saya saya Siti Nuraini binti Muhammad Deni. Nombor metrik saya 01 DDT 19F2011. Nama saya Yashin Armugam. Nombor metrik saya 01 DDT 19F 2056. Dan nama saya Akila Sumaya binti Hamdan. Nombor metrik saya 01 DDT 19F 2106. Okay, pertama sekali saya nak terangkan tentang sejarah komputer dan internet. Apakah itu komputer? Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, iaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Komputer juga adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara automatik menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan arahan yang telah tersimpan di dalam memori. Dan masih banyak lagi ahli yang mencuba untuk mendefinisikan tentang komputer. Namun ini dapat disimpulkan bahawa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara automatik. Seterusnya, apakah itu internet? Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lain. Cikal bakal internet dibentuk melalui projek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet didukung dengan standard teknologi iaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah internet networking yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel dan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktiviti. Namun, anda juga harus mengetahui sejarah singkat internet dunia hingga dapat dinikmati sampai saat ini. Seterusnya ialah komponen-komponen utama komputer. Komponen utama komputer ada 3 iaitu input, output dan storan. Komponen input ialah keyboard, reticles, webcam, flashpad, CD atau DVD-ROM, scanner, light pen dengan mikrofon. Yang pertama ialah keyboard. Komputer atau laptop tak boleh dipisahkan dengan keyboard kerana keyboard merupakan perangkat input yang penting. Fungsinya adalah untuk memasukkan data berupa huruf, angka dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Terdapat 2 jenis keyboard iaitu wire dan wireless. Ia menerima input daripada pengguna. Yang kedua ialah reticles atau dipanggil mouse. Perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, mempunyai sebuah roda atau laser di bawahnya untuk menggerakkan cursor atau pointer. Terdapat 2 jenis mouse iaitu wire dan wireless. Fungsinya untuk menggerakkan cursor melakukan scroll pada mouse jenis tertentu di mana kedua-duanya akan membuat komputer boleh menjalankan perintah yang diinginkan pengguna.
Seterusnya ialah webcam. Perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Dua jenis webcam iaitu wire menggunakan USB atau wireless. Fungsi webcam berkomunikasi dengan belajar jarak jauh. Contohnya macam Skype, Google Meet dan sebagainya. Seterusnya adalah touchpad. Touchpad selalunya ada pada laptop kerana touchpad menjadi bahagian penting laptop. Komputer juga boleh menggunakan touchpad seperti touchpad portable yang menggunakan touchpad kabel. Pengguna yang menggunakan touchpad portable ni selalunya seperti pelukis, designer dan sebagainya. Touchpad terdiri daripada papan dengan permukaan yang dilapisi dengan sensor khususnya mampu untuk mendeteksi gerakan jari. Untuk menggantikan fungsi mouse yang memerlukan ruang gerak yang kecil khusus untuk yang memiliki ruang gerak yang sedikit. Seterusnya adalah CD atau DVD-ROM. Merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD-ROM dan memburning data ke dalam CD atau DVD. CD-ROM juga digunakan untuk memasang OS iaitu operating system, permainan atau perisian lain atau boot semasa memasuki OS. Seterusnya adalah scanner. Scanner ni dokumen dalam bentuk struktur, bertulis atau bergambar yang dikesan oleh sensor scanner dapat mengubahnya menjadi data digital dalam bentuk file format PDF atau JPEG. Proses memindahkan objek dokumen yang akan diubah menjadi data digital berupa fail. Seterusnya adalah light pen. Input device atau pointer elektronik yang biasanya digunakan untuk lukisan teknikal atau grafik pada komputer. Seterusnya adalah mikrofon. Alat elektronik yang mampu menukar tenaga gelombang bunyi menjadi tenaga elektrik. Banyak juga digunakan pada peranti lain seperti alat rakaman, alat penyiaran seperti televisyen, radio, telefon dan juga alat bantu dengar. Seterusnya ialah komponen output. Komponen output ada 3 iaitu monitor, projektor LCD dan pencetak. Yang pertama adalah monitor. Monitor ialah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar ataupun video secara visual. Terdapat beberapa jenis monitor iaitu Cathode Ray Tube iaitu CRT, Liquid Crystal Display LCD, Light Emitting Diode LED dan monitor plasma. Seterusnya adalah projektor LCD. Projektor dapat memaparkan objek dalam ukuran yang lebih besar dengan mudah dan mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Projektor LCD ini untuk membantu menampilkan gambar, video maupun data-data lain dari komputer atau laptop ke sebuah layar. Biasa juga ke permukaan data seperti tembok. Seterusnya ialah pencetak atau dipanggil printer. Perangkat komputer luaran yang dapat memaparkan data komputer dalam bentuk bercetak. Data boleh berbentuk teks atau gambar yang dicetak di atas kertas lain dan sebagainya. Contoh jenis printer ialah printer dot max, printer inkjet, printer laser, printer terminal dan printer 3D. Okey, seterusnya tentang komponen storan. Komponen storan ada 2, RAM dan ROM. Next. Okey, untuk komponen RAM ialah tempat penyimpanan data sementara ataupun memori. Contohnya, jika anda buka komputer ataupun laptop itu tertutup, maka data tersebut akan hilang. Okey, antara jenis RAM yang ada adalah Dynamic RAM, DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDR-RAM, SRAM, EDORAM. Okey. Seterusnya tentang ROM. ROM ialah tempat penyimpanan data di dalam
perangkat komputer yang sifatnya itu permanen sehingga tidak mudah berubah atau juga hilang meskipun komputer tiba-tiba mati. Maksudnya ialah jika anda masukkan data dalam komputer dan komputer itu akan mati, maka data itu akan kekal dalam komputer tersebut. Antara jenis ROM yang ada ialah stock ROM, custom ROM dan manufacturer atau carrier stock ROM. Okay, next. Kebaikan dan keburukan internet. Next. Okey. Internet merupakan rangkaian maklumat antarabangsa yang terbesar di dunia yang memungkinkan kita saling bertukar info atau data maklumat antara satu sama lain. Internet juga ada satu istilah yang sinonim iaitu data dunia tanpa sempadan. Okay, next. Next. Okay, antara kebaikan internet yang kita dapat ialah internet menerima maklumat dengan mudah dan pantas seperti kita ingin mencari info-info terkini. Seterusnya menambah kenalan di media sosial, membantu aktiviti perniagaan seperti niaga online, membayar pelbagai jenis bil iaitu bil air ataupun bil api ataupun bil telco yang anda guna. Seterusnya dapat pelbagai jenis hiburan seperti radio dan televisyen. Selain itu memudahkan dan melibatkan masa pelajar dalam mengulang kaji pelajaran, iaitu mereka tak perlu susah-susah untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan rujukan yang mengeluarkan modal untuk mereka guna seperti kos pengangkutan dan menjimatkan masa kerana mereka dapat menggunakan di hujung jari saja untuk mencari maklumat yang mereka inginkan. Okay, next. Okay, antara keburukan yang kita dapat melalui internet juga ialah melayari internet tanpa kawalan. Contohnya, bahan-bahan lucah sering menjadi kegilaan remaja kerana dapat dilayari tanpa kawalan. Remaja sekarang suka melayari laman web tanpa didikan ibu bapa, tanpa pemantauan ibu bapa. Okey, seterusnya melekakan seseorang pelajar hingga fokus dalam pembelajaran mereka terganggu. Contohnya, melayari laman web yang berbentuk hiburan semata-mata hanya untuk keseronokan yang tidak mendatangkan sebarang input. Ia juga dapat memberikan pelajar satu pembaziran masa dan juga tenaga, dan akan mereka kerja sekolah tak siap dan tidak dapat memahami apa yang cikgu ajar ketika di dalam kelas. Okey, seterusnya jenayah cyber. Jenayah cyber ni dia unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, modem dan lain-lain. Seterusnya, kesihatan juga akan terjejas akibat penggunaan gadget yang terlalu lama seperti penyakit mata, sakit tulang belakang dan sebagainya. Itu antara keburukan yang kita dapat dalam internet. Okay, next. Peranan dan tanggungjawab Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Next.
Yang pertama, mengawal selia peraturan industri, iaitu dia termaktub dalam Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998 dan Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Yang kedua, melaksanakan dan menggalak objektif besar dasar nasional kerajaan, iaitu terutamanya dalam sektor komunikasi dan multimedia. Yang ketiga, terlibat dalam menyelia rangka kerja kawal selia baru. Rangka kerja ni dia tertumpu ke arah industri telekomunikasi, penyiaran dan aktiviti-aktiviti dalam talian. Macam WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya, fungsi SKMM. Yang pertama, melaksana dan menguatkuasa penyediaan undang-undang komunikasi dan multimedia. Yang kedua, kawal selia perkara aktiviti komunikasi dan multimedia yang tidak termaktub dalam Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Yang ketiga, beri nasihat kepada menteri berkaitan objektif polisi negara aktiviti komunikasi dan multimedia. Macam apa yang berlaku sekarang. Next. Seterusnya, pertimbang dan mencadang informasi kepada Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Kawal dan pantau aktiviti komunikasi dan multimedia. SKMM juga mengawal dan juga pantau aktiviti kita sebagai pengguna daripada melayari web-web yang tidak sepatutnya. Dan akhir sekali, menggalak dan mengekalkan integrasi pemegang lesen dan diberi kuasa di bawah Akta Industri Komunikasi dan Multimedia. Seterusnya, menggalakkan dan mempromosi pembangunan industri komunikasi dan multimedia. Contohnya, kalau sekarang kita dapat tengok banyak jenis-jenis iklan-iklan yang dipaparkan dalam internet ataupun dalam televisyen. Menggalakkan dan mempromosi kawal selia dalam industri komunikasi dan multimedia. Menggalakkan dan kekal integriti pemegang lesen dan diberi kuasa di bawah industri komunikasi dan multimedia. Beri bantuan dalam sebarang bentuk dan menggalakkan kerjasama dan menyelaraskan di kalangan orang-orang yang terlibat. Menjalankan setiap fungsi yang tertulis dalam undang-undang yang boleh ditentukan oleh menteri. Dan akhir sekali, SKMM kawal selia industri pos dan badan bertauliah seperti termaktub dalam Akta Pensijilan Digital 1997. Next. Terima kasih.